Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Masyita binti Fauzi. Saya akan menerangkan tentang definisi Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1971. Dasar Kebudayaan Kebangsaan diperkenalkan pada tahun 1971 di Pulau Pinang. Lahir daripada gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan Anjuran Kementerian Selangor dan Pulau Pinang. Dasar ini ditubuhkan sebagai garis panduan dalam membentuk, mewujud dan mengekalkan identiti negara. Penggubalan dasar mestilah mempertimbangkan fakta perkembangan sejarah serantau dan kedudukan negara, contohnya seperti negara sebagai pusat pertemuan, pusat perdagangan dan pusat tamadun. Negara kita menjadi pusat tersebut sejak 2000 tahun lampau. Peranannya adalah sebagai pusat pertemuan. Ia telah melahirkan beberapa proses seperti interaksi pengenalan, penyerapan dan penerimaan pelbagai unsur yang sesuai kepada kebudayaan asas. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak telah merasmikan Kongres Kebudayaan Kebangsaan di Dewan Tunku Chancellor Universiti Malaya. Kongres 5 Hari Anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ini telah dihadiri seramai 1,000 orang tetamu termasuk menteri-menteri kabinet, ketua perwakilan asing dan tokoh-tokoh budaya. Kongres telah membincangkan kira-kira 60 buah kertas kerja yang meliputi pelbagai aspek kebudayaan. Dalam ucapan perasmiannya, Perdana Menteri menyeru supaya latar belakang rakyat yang berbilang bangsa diberi perhatian dalam usaha membentuk satu kebudayaan kebangsaan. Peranan bahasa Malaysia turut disebut sebagai bahasa penyatuan selaras dengan dasar pelajaran kebangsaan, yang merupakan strategi jangka panjang untuk mewujudkan bangsa Malaysia yang bersatu padu. Antara rumusan penting Kongres bagi membentuk kepribadian kebangsaan adalah fungsi bahasa Malaysia itu sendiri sebagai alat pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan, penggunaan istilah dan sistem ejaan yang seragam. Sesungguhnya kehidupan berbudaya ini boleh dijadikan tradisi berkekalan jika diterima sebagai amalan hidup. Dasar ini membawa maksud sebagai kebudayaan keseluruhan cara hidup manusia. Kebudayaan penting dalam proses pembangunan negara kerana kepribadian Malaysia mesti dipupuk melalui usaha meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi dan politik. Sekian itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Al-Fatihah binti Ahmad Nazri akan menghuraikan subtopik mengenai kepentingan dasar kebudayaan kebangsaan. Antara poin-poin yang saya akan huraikan adalah Malaysia merupakan negara yang istimewa kerana mempunyai pelbagai budaya dan tradisi yang unik datang daripada pelbagai kaum di Malaysia. Dengan adanya budaya dan tradisi yang telah diwarisi sejak nenek moyang lagi, ini dapat mengekalkan identiti serta jati diri sesebuah kaum. Malah, ini juga dapat mengekalkan identiti serta jati diri sebagai anak Malaysia. Seterusnya, dengan adanya dasar ini, ia dapat memastikan sosial dan politik negara terus terpelihara, sekaligus dapat membentuk kepribadian rakyat Malaysia yang penuh integriti dan nilai-nilai murni. Dalam erti kata lain, dasar ini penting dalam pembangunan negara sebagai negara yang maju. Selain dari itu, dasar ini juga dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum yang berbilang bangsa. Tambahan pula, dasar ini juga dapat memupuk sifat kerjasama antara kaum-kaum yang ada di Malaysia. Dasar ini dapat meningkatkan sifat sefahaman antara kaum dan dengan itu, ia juga dapat meningkatkan keharmonian yang ada di Malaysia. Dan akhir sekali, rakyat Malaysia juga dapat menambahkan pengetahuan mengenai kaum-kaum yang terdapat di Malaysia. Lebih-lebih lagi, kaum-kaum yang terdapat di negeri Sabah dan Sarawak, seperti kaum Iban, Kadazan dan sebagainya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Yusof.
Nombor petik saya adalah CE190029. Saya daripada kos Electrical Engineering. So, hari ini saya nak menerangkan tentang prinsip-prinsip dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, yang pertama adalah berteraskan kebudayaan rakyat asas rantau. Okey, kita tahu dalam budaya Melayu merupakan cara hidup lambang identiti dan asas ukuran kepribadian kepada hampir 200 juta umat manusia yang mendiami rantau ini sejak berabad lamanya. Jadi, wajarlah kepada rakyat rantau ini dijadikan teras kepada kebudayaan kebangsaan Malaysia. Okey. Yang kedua adalah unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima. Prinsip-prinsip ini bertepatan dengan suasana masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan menguasai pelbagai budaya-kebudayaan juga diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses penyerapan dan penyesuaian secara berterusan. Kesesuaian ini berkaitan sekiranya ia tidak bercanggah dengan prinsip perlembagaan dan prinsip-prinsip hukum negara dan asas-asas moral dan kewajiban sejagat serta Islam sebagai agama rasmi negara. Seterusnya ialah Islam menjadi asas pembentukan kebudayaan kebangsaan. Agama Islam merupakan unsur yang penting dalam dasar kebudayaan kebangsaan kerana kedudukannya sebagai agama rasmi negara. Sekiranya itu adalah wajar budaya Islam menjadikan unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Seterusnya, saya ingin membentangkan 3 objektif pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan. Yang pertama adalah menumbuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Dan yang kedua adalah memupuk memelihara kepribadian kebangsaan yang lahir dari kebudayaan kebangsaan. Yang ketiga adalah memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan manusia dan kerohanian yang seimbang dari aspek ibu-ibu tunggal. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Me, Luay Bashir, I'm going to describe the application of the national culture policy. So, as you know, from the definition of the national culture policy, it's a strength unit among the different culture, among the people or the population that facing the culture and society community. As beside on religion or humanity. So meanwhile, you have there is an application can help us in improve the culture national culture policy. So first one, improve the arts and the culture. So in Malaysia there is a lot of culture. Chinese, Indians, Malaysian region. So there are a lot of festival in Chinese. There are lots of festival in Indian between Indians. So this first one. Second one, art presentation by the national cultures complex. So that means. There is presentation like a dance, like festival. There are many people participate in these festivals. So that's improved the art of them, and that's improved the culture of national culture of this country. Also, there are a lot of another example of the application in national culture policy. Also, the third one. There are lots of television show that's improve the culture, that's improve the national culture also, and improve many culture. So that's help the community
to record or delivering the idea to all people. So that's it. For me, I think a festival that participate the people together, it's make the community good, and the people become, the life of people become good. So this is me, Eloy Bashir. Thank you. Hai, selamat petang. Saya Wicaria Napumpuan Razi, nombor metrik AP190374. Hari ini saya akan membentangkan mengenai cabaran dasar kebudayaan kebangsaan, iaitu panggilan singkatannya adalah DKK. Cabaran pertama adalah isu bahasa kebangsaan. Terdapat sesetengah rakyat di negara ini yang memperjuangkan bahasa ibunda mereka kerana mereka beranggapan bahawa bahasa ibunda tersebut juga perlu dibatalkan. Hal ini sudah tentu menyebabkan usaha untuk mewujudkan bahasa kebangsaan sebagai identiti nasional mengalami halangan. Cabaran seterusnya adalah mengenai sistem politik berasaskan perkauman. Politik yang berasaskan kaum merujuk kepada keadaan sistem politik yang memperjuangkan hak dan ideologi kaum masing-masing. Struktur sistem politik yang mewakili kaum masing-masing telah menyukarkan usaha untuk menimbulkan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat di negara ini. Hal ini demikian kerana kebanyakan politik yang wujud dilihat lebih cenderung untuk memperjuangkan hak dan keistimewaan kaum masing-masing. Cabaran yang ketiga adalah perbiasaan budaya masyarakat multi-etnik. Kewujudan masyarakat majmuk merupakan cabaran yang besar dalam merealisasikan konsep negara bangsa. Akan tetapi, pelaksanaan dasar kebudayaan kebangsaan telah menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Cabaran yang terakhir adalah mempraktikkan sistem pendidikan vernacular. Sistem pendidikan dalam negara mempunyai beberapa aliran sekolah, iaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil menggunakan bahasa ibunda masing-masing, iaitu bahasa Cina dan bahasa Tamil dalam pelaksanaan aktiviti formal di sekolah tersebut. Malahan, terdapat penentangan berkenaan dengan pelaksanaan konsep sekolah wawasan oleh gabungan Persatuan Guru-Guru dan lembaga pengelola sekolah Cina. Penentangan tersebut jelas menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia tidak bersedia untuk menjayakan konsep kebudayaan kebangsaan. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.